طيب. Baik, kita mulakan pengajian malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. InsyaAllah. Baik. Yang saya muliakan tuan imam kita lah, tuan-tuan imam kita yang hadir malam ni insya-Allah. Tak lupa juga tuan Bilal, kemudian tuan Siak, seterusnya pengurusi masjid jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Taala sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan kita dapat bersama untuk kita sambung pengajian kita insya-Allah. Bab masih lagi dalam pembahasan iman hari itu kan, iman, Islam dan sebagainya. Baik, malam ni kita lihat muka surat apa tu? 93. Oh, tak habis lagi. Baik, insyaAllah 93 baris perkataan musannif. Baik. Baik, kita lihat muka surat 93. Masih lagi dalam bab muqaddimah kan? Panjang bab muqaddimah ni. Kan tajuk atas ditulis muqaddimah. Dah habis muqaddimah kan baru masuk kita masalah ilahiyat. Ilahiyat mana ketuhanan. Lepas tu nanti baru masuk orang kata nubuat, kenabian. Nabi kenabian baru masuk sam'iyat pula. Sam'iyat perkara-perkara yang didengar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mukadimah ni pun panjang lebar tuan-tuan. Boleh kita nak habis kan? Gitu. Baik, insya-Allah. Jadi malam kita lihat perkataan musannif. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Perkataan musannif dengan katanya kaza asyam. Kaza asyam. Kaza mana demikianlah. Demikian itu puasa. Berarti bahawa puasa adalah seperti haji dan solat. Dalam hal keadaannya sebagai perumpamaan bagi amalan.
Jadi bahawa puasa adalah seperti bab haji dan solat lah. Semua puasa ni lebih pada ibadah orang kata ruhiyah, ibadah ruhiyah lah. Sedangkan solat lebih kepada ibadah badaniyah. Haji ibadah maliyah, harta, dan juga ibadah badaniyah pun termasuk jugalah dalam haji ni. Kerana haji ni dia besar, dia punya luar lingkup dia. Kita nak katakan ibadah badaniyah pun boleh, kita nak kata ibadah maliyah pun boleh. Kerana maliyah ni harta, kerana dia melibatkan harta. Dan juga ibadah dalam konteks kesihatan lah. Kesihatan kita kena sihat juga kalau nak ke sana. Jadi bahawa puasa adalah seperti haji dan solat, dalam hal keadaannya sebagai perumpamaan bagi amalan. Kerana puasa merupakan satu bentuk amalan jugalah untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup hanya dalam hati kita beriman pada Allah, tak cukup dalam hati kata kita bersyahadah, ataupun kita kata puasa tu wajib tanpa kita puasa, ataupun tak cukup kita hanya kata dalam hati kita sembahyang tu wajib tanpa kita solat. Begitu juga wajib tu wajib setahun sekali tanpa kita haji. Tak cukup kan? So mesti ada amalan lah. Mana mesti laksanakan, mesti buat dan sebagainya. Barulah kita punya iman tu lengkap, sempurna dan sebagainya. Baik, seterusnya menurut logat ataupun bahasa, puasa adalah menahan diri, imsak. Menahan diri ataupun imsak. Apa saja dikatakan menahan diri itu termasuk dalam kategori puasa. Walaupun dari seumpama berkata-kata. Walaupun daripada semua berkata-kata, mana menahan diri daripada bercakap pun termasuk dalam bab puasa jugalah. Puasa daripada konteks bahasa ataupun dari segi logah. Dan di antara puasa yang bermakna menahan diri adalah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala menghikayahkan daripada kata-kata Siti Maryam. Kata-kata Siti Maryam berkenaan dia telah bernazar. Dia kata, ini nazartul lirrahmani sawma. Ini nazartul lirrahmani sawma. Sungguhnya aku telah bernazar lirrahman, bagi Tuhan Ar-Rahman, pemurah. Apa yang aku bernazar? Sauma, puasa. Apa yang aku bernazar tu puasa lah, menahan diri lah. So apa maksud dengan puasa yang dinazarkan oleh Siti Maryam itu? Maksudnya dia menahan diri daripada bercakap. Menahan diri daripada bercakap ataupun berkata-kata. Faham kan? Itu dikatakan puasa dalam konteks itulah masa itu. Tapi kita dalam konteks kita puasa pada zaman umat Nabi Muhammad SAW ini, kita masih lagi boleh bercakap. Asalkan jangan kita cakap benda-benda yang kosong, benda-benda lara, benda-benda dalam bentuk fitnah dan sebagainya. Kerana itu semua boleh membatalkan pahala puasa kita. Penat saja kita berpuasa. Nabi SAW bersabda, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya puasanya sekadar menahan diri pada makan dan minum sajalah. Sedangkan banyak perkara-perkara lara yang dilakukan. Baik. Sedangkan menurut syarak, puasa adalah al-imsak. Al-imsak anil muftiri jami'an nahar ala wajhil makhsusin. Ala wajhin makhsusin. Imsak maknanya menahan dirilah. Al-imsak anil muftiri, menahan diri daripada perkara yang membatalkan. Jami'al nahar, di sekitar waktu siang. Ala, di atas wajhin makhsusin, di atas wajah ataupun jalan-jalan makhsus tertentulah. Di atas jalan-jalan tertentu ataupun perkara-perkara tertentu. Itu dia katakan imsak ataupun puasa daripada konteks istilah. Biasanya definisi istilah lagi panjang berbanding definisi dalam konteks logah ataupun bahasa. Itu biasalah dalam bahasa Arab. Kerana istilah ni penting untuk kita dapat mendetailkan sesuatu ta'rif ataupun definisi. Dan supaya kita dapat menghukum satu perkara itu lebih tepat dan lebih jelas.
Kalau kita tak faham ataupun tak hafal definisi ataupun ta'arif sesuatu perkara, maka sukar untuk kita menghukum dengan secara jelas ataupun tepat. Secara tepat. Itu pentingnya definisi ataupun ta'arif sesuatu istilah terdapat dalam bahasa Arab ni untuk kita hafal. Kalau tak boleh hafal pun tak apalah. Macam mana ustaz dah tua menhafal apa? Jadi kita tak hafal pun kita kena fahamlah apa maksud dia. Setiap ta'rif ataupun definisi dalam sesuatu istilah dalam bahasa Arab. Baik. Baik. Jadi puasa segi syarak menahan diri pada segala yang membatalkan pada sekalian siang atas cara yang tertentulah. Atas cara tertentu yang boleh membatalkan puasa kita, seperti makan dan minum secara sengaja, kan? Ataupun contoh memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka boleh membatalkan pahala kita, puasa kita. Puasa batal, malah pahala puasa pun tak adalah. Ataupun bersetubuh di siang hari boleh batal puasa. Muntah dengan sengaja boleh membatalkan puasa kita lah. So kalau puasa dah batal, sunat tu pahala pun tak adalah. Macam tu. Baik. Kemudian puasa difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ada atau tidaknya puasa yang wajib atas Nabi sebelum jadi fardukan, terdapat dua kaul. Terdapat dua pendapat. Berkenaan dengan adakah Nabi ni ada berpuasa sebelum daripada difardukan puasa pada tahun yang kedua sesudah daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua kaul atau pendapat. Berdasarkan kaul yang menyatakan ada, timbul pula beberapa pendapat. Okey, pendapat pertama menyatakan adalah ada. Bila kita kata ada je, Nabi ada buat berpuasa sebelum difardukan puasa itu pada dua hijrah. Hijrah yang kedua, tahun hijrah yang kedua. Jadi kalau menyatakan ada juga pecahan dia pula. Contohnya puasa Asyura, puasa 3 hari setiap bulan, dan ada pula yang menyatakan puasa 3 hari setiap bulan. Dan puasa Asyura. Okey, puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura. Okey, puasa Asyura. Adakah ini puasa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentu pendapat jelas menyatakan Nabi ada buatlah. Nabi ada buat puasa-puasa begitu sebelum ditaklifkan puasa yang difardukan yang sebenarnya. Baik, kemudian dan perlu diketahui bahawa Nabi SAW telah berpuasa 9 kali Ramadan. Pokoknya Nabi pernah berpuasa 9 kali Ramadan. Dan tidak ada yang sempurna Ramadan itu bagi beliau, kecuali satu saja menurut kaul yang muktamad. So di antara bulan-bulan Ramadan itu hanya satu saja yang salasu Ramadan. Mana 30 hari lah. Salasuna ayyam, 30 hari dalam bulan Ramadan itu. Yang selainnya semuanya boleh dikatakan 29 hari. 29 hari. Itu maknanya Nabi berpuasa 9 kali dan tidak ada yang sempurna bulan Ramadan itu kecuali beliau satu saja menurut kaul yang muktamad. Mana satu saja yang cukup 30 Ramadan. Yang lain tu 29 Ramadan. Dan kebanyakan dalam Islam pun begitu juga kan. Kita ni banyak 29. Jarang ada 30 dan sebagainya. Betul tak? Gitu. Kemudian Syekh Damiri pernah berkata kecuali 2 atau yang lain. Berkata pula kecuali 5. Mana ada khilaf jugalah. Ada yang menyatakan Nabi pernah berpuasa sempurna 30 hari. Ada 2 kaul, ada 2. Dan lain pula menyatakan ada 3, ada 5 bulan. 5 bulan Ramadan yang Nabi berpuasa sampai 30 hari. Jadi ada yang menyatakan 1, ada yang menyatakan 2, dan ada yang menyatakan 3 kali lah. Mana 3 kali Ramadan Nabi berpuasa genap 30 hari. Yang lain tu 29 hari. InsyaAllah. Boleh? Baik, seterusnya sedangkan zakat
Baik, apakah manakah zakat pula? Zakat maksudnya penyucian ataupun kebersihan, pujian ataupun pertumbuhan. Ini zakat dari segi logah. Dan biasanya zakat ni lebih kepada dari segi logah, lebih pada maknanya penyucian. Kita membersihkan, menyucikan harta kita daripada benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhat, benda-benda macam-macam padu lah antara benda halal dan benda haram. Jadi cara kita nak bersihkan dengan kita mengeluarkan zakat. Kerana hakikatnya setiap harta itu kadang-kadang kita tak tahu. Harta yang kita dapat itu kita pun kadang tak tahulah secara jelas sama ada daripada sumber yang baik ataupun sumber tidak baik. Kadang-kadang ada campur-campur dan sebagainya kan. Gitu. Baik, kemudian dan menurut syarak adalah zakat daripada sudut syarak ialah al-ikhraju juz'in minal mal ala wajhin makhsusin. Ikhraju juz'in, mengeluarkan satu juzuk ataupun satu bahagian minal mal, daripada harta, ala wajhin makhsusin, di atas wajah yang tertentu ataupun jalan-jalan tertentulah. Di atas jalan-jalan tertentu maksudnya adalah pengiraan dia. Dan biasa zakat ni 2.5 kan, 2.5 daripada jumlah keseluruhan pada tahun itulah. Seperti zakat tanam-tanaman ke kan, zakat saham ke, zakat pendapatan pun 2.5% kan, daripada jumlah keseluruhan yang kita pelori pada tahun itu. Dan mesti cukup satu hol lah, satu tahun. Cuma kalau binatang ni dia ada jumlah tertentu, 30 binatang dia ataupun 30, 40 kan, kambing ataupun lembu dan sebagainya kan, dia punya jumlah tertentu lah. Ya, bila sampai pada tahap jumlah itu, maka wajiblah dikeluarkan seekor daripada binatang tersebut. Baik, kemudian ada juga pengertian yang lain berkenaan dengan makna zakat. Yang ini ismun limalil makhsusin yu'khazu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Li ta'ifatin makhsusatin. Mana zakat daripada segi istilah, ismun satu nama. Satu nama, limalin bagi harta, makhsusatin yang tertentu. Satu nama bagi harta yang tertentu. Yu'khadhu min malin makhsusatin, yang diambil ataupun yang dikeluarkan di atas harta yang tertentu, daripada harta tertentu. Ala wajhin makhsusin, di atas jalan tertentu pula. Banyak nak tertentu Ustaz. Ada perkataan dia makhsusin, maksud kan tertentu. Di atas jalan tertentu, yusrafu, kemudian ditasarufkan ataupun diagihkan li ta'ifatin makhsusatin, bagi kumpulan tertentu. Bagi kumpulan tertentulah. Mana asnaf lah. Asnaf yang layak menerima zakat seperti fakir miskin. Apalagi kan? Golongan-golongan mu'allafati qulubihim, yang dijinakkan hati mereka. Apalagi Ibnu Sabil kan, ataupun fi sabilillah, yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun al-gharimin. Gharimin mana orang berhutang. Gharimin kan, termasuk orang yang berhutang pun boleh menerima zakat daripada jumlah harta zakat yang dikumpulkan oleh pihak yang berwajiblah, macam tu. Dan kumpul semua, kemudian diagih-agihkan pada asnaf orang-orang yang layak untuk menerima zakat. Itu dikatakan sebagai zakat daripada sudut istilah. Ismun limalil makhsusatin, satu nama bagi harta yang tertentu. Yu'khadhu min malin makhsusatin, yang diambil ataupun yang dikeluarkan min malil makhsusin, daripada harta tertentu, ala wajhin makhsusin, di atas jalan yang tertentu. Yusrafu, yang kemudian ditasarufkan, diagihkan li ta'ifatin makhsusatin, bagi kumpulan yang tertentu, kelompok tertentu kan. Itu dikatakan sebagai zakat. Panjang bona tarikh Ustaz, dah buat macam mana dah tarikh macam tu. Kerana bila takrif tu panjang, maka lebih detail lah, lebih jelas. Kalau hanya kita tinjau makna zakat daripada segi bahasa je, makna zakat segi bahasa bersih, tu jelah. Bersih apa? Dah tahu kan. Jadi bila dia perincikan daripada segi istilah tu, nampak baru macam ni dia katakan zakat itu. Masya-Allah tuan-tuan.
Allah Ta'ala sebut, dia kata aqimus salah wa atuz zakah. Dalil menyatakan tentang diwajibkan keluarkan zakat. Jadi kalau semayang dan tunaikanlah zakat. Bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Yang tak mampu mengeluarkan zakat macam mana? Tapi kalau zakat fitrah setiap individu wajib mengeluarkan zakat. Macam tu. Baik, kemudian zakat difardukan pada tahun ketiga Hijrah sesudah daripada zakat fitrah. Kemudian pendapat lain menyatakan bahawa pada tahun keempat, dan yang lain pula menyatakan sebelum daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, semana khilaflah tentang kefarduan ataupun tarikh ataupun masa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Masya-Allah. Habis tuan. Kemudian kita masuk kata bait syair yang seterusnya di mana syair pengarang menyebutkan, dia kata warujjihat ziyadatul iman bima tazidu ta'atul insan. Warujjihat ziyadatul iman bima tazidu ta'atul insan wa naqsuhu bin naqsiha wakilala khulfa kaza qad nukila. Wakilala khulfa kaza qad nukila. Itu syair dia lah. Maksudnya apa tuan-tuan? Warujjihan ziyadatul iman, dan dikuatkan bertambahnya iman bima tazidu ta'atul insan, dengan sebab bertambahnya ketaatan insan tadi. Jadi iman kita bertambah dengan sebab banyaknya ketaatan, kuatnya ketaatan dilakukan oleh manusia. Jadi kalau kurang ketaatan dilakukan oleh manusia, maka imannya dia tidak bertambahlah. Kemungkinan masa imannya itu berkurang. Itu sebabnya Umar bin Abdullah pernah menyatakan bahawa iman itu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan juga berkurang. So macam mana iman bertambah? Macam mana pula iman berkurang? Kata siapa ni tuan-tuan? Kata Umar bin Khubaib, bukan Abdullah. Umar bin Khubaib pernah berkata, al-iman yazid wa yanqus wa qila lahu ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Qala iza zakarallah wa hamidanallah wa khasyanahu fadzalika ziyadatuhu, fa iza ghafalna wa dayyi'ana fadzalika nuqsanuhu. Maksudnya iman itu bertambah dan berkurang. Kila dikatakan orang, ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, bagaimanakah bertambah dan berkurangnya iman? Qala berkata ia, iza zakaranallah, apabila banyak kami berzikir kepada Allah, wa hamidanahu, ataupun kami bertahmid kepada Allah, ucapkan tahmid, wa khasyanahu, ataupun kami takut kepadanya Allah, fazalika ziyadatuhu, demikian itu dikatakan sebagai bertambah iman. Itulah dikatakan sebagai bertambah iman. Fa iza ghafalna, dan apabila kami banyak lalai, wa dayyana, ataupun kami menyia-nyiakan waktu, masa, kan, kesihatan dan sebagainya, banyak kami sia-siakan, fazalika nuqsanuhu, maka demikian itulah dikatakan sebagai iman kita berkurang. Iman itu berkurang. Itu kata-kata siapa tuan-tuan? Umar bin Khubaib rahimahullah taala. Kemudian Sayyidina Umar juga pernah menyeru kepada teman-temannya, jomlah kita menambahkan keimanan. Sayyidina Umar pernah kata, jomlah kawan kita tambahkan keimanan. Apa maksud tambahkan keimanan tadi? Maksudnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semana iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Kan? Ataupun kita selalu kita digalakkan, contohnya ada kata-kata menyatakan jadidu imanukum. Jadidu imanukum, perbaharuilah iman kamu. Perbaharui iman kamu. Macam mana kita perbaharui iman kita? Dengan kita berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Jadi kita berkata la ilaha illallah tadi, mana kita memperbaharui iman kita. Dan bila kita memperbaharui iman, mana kita menambahkanlah iman kita yang ada dalam diri kita. Baik. Kemudian wa naqsuhu bi naqsiha wa qilala. Wa naqsuhu, dan ada juga dikatakan bahawa dan berkurangnya iman itu dengan berkurangnya ketaatan.
Wa naqsuhu binaqsiha, dan berkurangnya iman itu dengan berkurangnya ketaatan. Wa qila la. Ada pula dikatakan orang bahawa tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kan? Wa qila la, dan kata qil pula menyatakan tidak. La khalfa kaza. Mana tidak ada khilaf, tidak ada khilaf pada demikian. Qad nukila, seperti inilah yang telah pun dinukilkan. Seperti inilah tekan. Maksudnya kata qil lagi tidak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan dari segi iman bertambah dan juga berkurang. Seperti inilah yang telah dinukilkanlah, atau dinukilkan, dicedok ataupun dipindah daripada kitab-kitab yang lain. Sebagaimana yang dikata oleh Al-Musannaf rahimahullah taala pengarang kitab. Baik, kita lihat dia punya huraiannya. Telah diketahui bahawa amalan itu adalah di antara kesempurnaan iman menurut Ahlussunnah. Betul kan? Amalan itu adalah antara kesempurnaan iman. So maknanya kalau kita nak sempurna iman, kita kena beramal. Tanpa beramal, so iman kita tidak sempurna. Nabi SAW pernah bersabda, contohnya lah, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Kalau kita lihat pada lafaz matan hadis itu, dia kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu. So persoalannya, adakah betul tidak beriman? So maknanya kalau kita tidak cinta kawan kita, sahabat kita sebagaimana kita cinta pada diri kita sendiri, so maknanya kita tak ada iman lah. Tidak, maksudnya itu imannya tidak sempurna. Iman tetap ada, tetapi imannya tidak sempurna. Jadi kalau kita jumpa perkataan la yu'minu, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. So kalau nak sempurna iman macam mana? Kalau nak sempurna iman, sudah tentu kita kena mencintailah saudara kita lah, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Baik, so pentingnya amalan itu. Kalau amalan tak ada, maka dikira kita tidak sempurna iman. Iman kita kurang. Dan di sini musannif ataupun pengarang menyebutkan bahawa iman itu bertambah dengan sebab bertambahnya amalan dan berkurang dengan sebab berkurangnya amalan. Jadi kalau amalan kita banyak, ketaatan banyak, maka iman kita itu dikira bertambah. Kalau amalan kita kurang, kita banyak lalai kepada Allah, solat pun kadang-kadang dah hujung-hujung waktu, bersedekah pun kadang kita malas berkira-kira dalam bab sedekah, macam mana iman kita nak bertambah? Sudah itu iman kita akan berkurang sedikit demi sedikit. Kemungkinan tak jatuh dalam keadaan kafir lah, tidak, tapi iman tu dah kurang lah bacaan itu. Baik, kemudian maka perkataan musannif dalam bait tadi dia kata warujjihat ziyadatul iman. Maksudnya, dan telah menguatkan golongan ulama yang di antara mereka ialah jumhur Asy'ariyah akan pendapat perihal bertambahnya iman. Kerana tidak ada makna bagi penguatan bertambah iman kecuali penguatan pendapat tentangnya. Kerana tidak akan ada makna bagi penguatan kepada bertambah iman tadi kecuali penguatan pendapat tentangnya iman itu. Tentang iman itu. Semaknanya kalau banyak pendapat berkenaan iman itu bertambah, maka bertambahlah iman kita. Ataupun banyak amalan-amalan soleh kita buat, maka bertambahlah iman kita. Kalau banyak leka lalai alfa, kan, cakap pun main benda-benda larang, cakap pun melepas suka hati kita je nak cakap. Orang kecil hati ke tak kecil hati, kita main belasah je. Jadi iman kita tu tak bertambah lah, akan berkurang pula. Kemudian perkataan musannif bima tazidu ta'atul insan wa rujjihat ziyadatul iman bima tazidu ta'atul iman ta'atul insan, dan dikuatkan bertambahnya iman dengan sebab bertambahnya ketaatan insan. Artinya dengan sebab bertambahnya ketaatan manusia, kerana fa di situ ialah fa sababiyah. Fa sababiyah maksudnya menunjukkan kepada sebab, dengan sebab. Dengan sebab bertambahnya ketaatan manusia. So iman kita bertambah
dengan sebab bertambahnya ketaatan pada manusia. Jadi ba di situ ialah ba sababiyah, bima tazidu ta'atul insan. Kerana apa? Bukan fa, ba. Di situ fa kan ditulis. Bukan fa, ba. Mana ada fa situ? Tak ada fa. Betul kan ya? Wa rujjihat ziyaratul iman bima tazidu ta'atul insan. Dan diperkuatkan bertambah iman tadi dengan sebab bertambah taat pada manusia. Taatnya manusia tadi. Jadi bi tu, bima tu, bi tu bermakna bi sababiyah. Dengan sebab. Dengan sebab bertambahnya ketaatan manusia tadi. Bukan fa. Fa tak ada ke situ. Jadi kemungkinan salah cetak lah. Salah cetak. Okey. Di situ adalah ba tu ba sababiyah, menunjukkan kepada mana sebab. Jadi taat itu sendiri adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan sebagai taat. Mengerjakan apa yang perintah kepada Allah oleh Allah Taala pada kita, dan kita meninggalkan apa yang tegah Allah Taala. Semana kalau iman kita nak bertambah, mestilah dengan sebab bertambah taat. Bila tambah taat, maka iman kita akan naiklah, meningkat iman kita daripada sedikit semasa ke semasa. Kerana iman itu pun dia ada bertambah. Kemudian perkataan musannif, wa naqsuhu bin naqsiha. Wa naqsuhu bin naqsiha. Dan kurangnya iman itu dengan sebab kurangnya taat. Wa naqsuhu, dan kurangnya iman, hu tu, dhamir hu tu kembalinya kepada iman. Wa naqsuhu, dan kurangnya iman. Kurangnya, nya siapa? Nya iman. Binaksiha, dengan kurangnya taat, dengan sebab kurangnya taat manusia. Jadi yang gulung tu, pertama tu naqsuhu tu, tu dia bagi depan kan, gulung bagi depan. Kemudian binaksiha, tu ada alif, tu ada alif kan. Okey, yang ada alif itu kembalinya kepada taat manusia. Mana dengan kurangnya iman itu dengan sebab kurangnya taat kepada manusia lah. Taat manusia, mana manusia itu taat dia kurang, mana taat kurang kepada Allah Taala, maka menyebabkan dia punya iman tu kurang. Baik. Perkataan musannaf dengan wa naqsuhu bi naqsiha, artinya dan segala ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu menguatkan pendapat perihal berkurangnya iman dengan sebab berkurangnya ketaatan. Bila kurang taat kita, kuranglah iman kita. Malas kita buat satu benda, kuranglah iman kita. Itu sebabnya iman tu mesti sentiasa dipupuk. Iman tu sentiasa dipupuk, dibaja kan, dijaga. Sebab kalau tak dijaga, itulah habislah. Macam tu. Di samping itu mesti ada istilah dalam tasawuf itu, istilahnya mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi, melawan kita punya hawa nafsu tu, dan juga keinginan-keinginan kita yang bukan-bukan itu, baru iman kita itu akan bertambah. Kalau tidak ada kata tidak ada mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu, maka iman kita itu tak akan bertambah, mungkin berkurang ataupun hanya mendatar macam tu jelah. Macam tu. So pokok pangkalnya tanya pada iman kita sendirilah. So iman kita nak tambah ke nak kurang? Kalau satu benda biasa kita nak tambah kan. Kalau makan biasanya tuan-tuan kalau lauk tu nak tambah ke nak kurang? Kalau tak makan makan buffet semua kan, time kedui kenara tu, tuan-tuan nak lauk ni nak banyak ke nak sikit? Nak sikit? Apa dia tuan? Jarang sikit. Jarang sikit lah. Tapi biasanya kalau lauk kambing tu, biasanya lauk kari kambing kan, biasanya tentulah nak banyak. Boleh tambah lagi tak kan? Kita cakap pada Tok Umar kan. Tok Umar cakap apa? Takkan kau seorang nak pulun gitu kan. Tengok-tengok lah orang belakang pula tu kan. Macam tu. Macam tu pula kan bisnes kita. Baik, seterusnya tuan-tuan, perkataan kami dengan bahawa iman itu bertambah dan berkurang adalah pada selain imannya para nabi dan juga para malaikat. Ini maknanya kalau kita tinjau, kita nak kaitkan iman yang bertambah dengan kurang, ke mana kita nak pertempatkan, hanyalah kepada manusia biasa.
Tapi kalau para nabi dan para malaikat tidak macam tu. Kalau para nabi itu imannya naik je. Malaikat macam mana? Malaikat nak kata menyatakan mendatar je macam tu. Imannya mendatar. Kalau nabi itu para rasul naik saja imannya, tak ada kurang je. Nanti akan ada di belakang di belakang di muka surat 107 tu ada. Ada nombor 1 2 3 kan, muka 107 tu kan ada kat situ. Nanti kita masuklah. Baik. Kemudian ada pun iman para nabi, maka dia bertambah terus tanpa berkurang. Jadi kalau iman para nabi ataupun para rasul, iman tu bertambah terus, tak ada berkurang-kurang, tambah je tuan-tuan. Masya-Allah. Itu kelebihan Allah Taala bagi para nabi dan para rasul. Kemudian di antara yang menunjuk kepada bertambahnya iman para nabi ialah seperti firman Allah Taala yang menghikayatkan daripada kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran. Qala rabbi arini anzur ilaika. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Walakin liyatma'inna qalbi. Qala rabbi arini anzur ilaika. Qala rabbi, kata-kata siapa ni tuan-tuan? Kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi arini, tunjukkan olehmu bagi akan dirimu kepadaku. Tunjukkan olehmu ya Allah dirimu kepadaku arini. Anzur ilaika, supaya aku dapat lihat engkau. Supaya aku dapat tengok engkau ya Allah. Apa jawapan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Taala? Qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, adakah kau tak beriman? Kau tak percaya ni aku ni ada? Kau tak percaya ke aku ni wujud? Qala awalam tu'min. Qala bala. Apa jawapan Nabi Ibrahim? Bala, ya. Ya, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi supaya hati aku tu menjadi lebih tenang. Supaya hati aku ni lebih tenang. Maksudnya lebih overconfident lah, lebih confident betul-betul lah. Tentang Allah Ta'ala itu yang wujud, yang menguruskan alam, mentadbirkan alam dan sebagainya. Masya-Allah. Ini dialog Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibrahim minta Allah Ta'ala menunjukkan diri dia, menampakkan dirinya bahawa dia itu wujud sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala tidak menunjukkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Tidak menunjukkan. Kenapa? Kerana Ibrahim masih lagi berada di alam dunia. Kita di alam dunia tidak boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali besok di akhirat lah. Di akhirat besok lah kita boleh melihat Allah. Kerana hakikatnya Allah Ta'ala itu wujud. Kalau kita belajar sifat 20 tuan-tuan, sifat yang wajib bagi Allah yang pertama ialah apa? Wujud kan, wujud. Apa makna wujud? Ada. So Allah Ta'ala ada lah. Ada yang menepati yang mana-mana ia tidak boleh dilihat di dunia ini. Tetapi hakikatnya dia wujud, maujud dan ada, dan kita hanya boleh melihatnya di akhirat besok. Itu sebabnya kalau kita lihat pada definisi ataupun makna ta'rif wujud, yang dikatakan wujud itu ialah al-halu al-wajib and as-sabit, satu hal yang wujud, yang wajib, yang sabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak disebabkan dengan sesuatu sebab. La ilatin bi illatin. Tidak disebabkan dengan suatu sebab pun, maka itu dah dikatakan sebagai wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wujud Allah Taala itu haliyah. Apa makna haliyah? Yang mendapati di antara ada dengan tiada. Yang mendapati di antara dengan tiada. Tapi di akhirat besok Allah Ta'ala itu tetap wujud dan akan menampakkan dirinya kepada kita. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian berkata Said Ali Al-Wafa dalam kitabnya Mafatihul Khazainil Ilmiyah, Mafatihul Khazainil Ilmiyah, dinyatakan bahawa makna awalam tu'min maksudnya ialah awalam yakfika imanuka. Awalam yakfika imanuka, belumkah cukup bagimu imanmu wahai Ibrahim? Adakah iman kau tu tak cukup lagi? Adakah iman kau tu tak mantap lagi? Ataupun kau tak confident lagi ke? Contohlah. Awalam yakfika imanuka, belumkah cukup bagimu imanmu wahai Ibrahim?
Apa jawapan Nabi Ibrahim tuan-tuan? Bala walakin yatma'inna qalbi. Cukup kata Allah. Aku beriman, tetapi hati aku supaya lagi lebih tenang, lagi tenanglah. Lagi tenang hatiku, ya, dan aku yakin betul-betul bahawa Engkau terwujud ya Allah. Tapi hakikat sebenarnya memang aku dah beriman dah. Cuma nak mantapkan iman lagi. Betul tak? Baik, kemudian bahkan akan tetapi agar dapatlah tenang hatiku daripada keresahan, dan jawapan Nabi Ibrahim inilah yang menunjukkan bahawa iman para nabi itu sentiasa bertambah. Seiman para nabi itu sentiasa bertambah. Tidak ada bertambah dan tidak ada berkurang. Kemudian ada pula kaulum atau pendapat menyatakan bahawa iman kita orang biasa ni pun, ada pula pendapat menyatakan bahawa iman kita ni tidak ada berkurang. Bertambah saja. Kenapa? Kerana dalam Quran pun tak ada sebut iman tu berkurang. Dalam Quran pun tak ada jumpa perkataan iman tu kurang. Semua iman tu bertambah dan sebagainya. Kan? Tapi walaupun begitu, wallahu alam lah. Wallahu alam, wa ta'ala saya lebih tahu macam mana keadaan sebenarnya. Baik. Kemudian dan mana hadis Nabi yang berbunyi nahnu haqqu bisyakki min Ibrahim. Cukup? Cukup tak? Cukup okey. Sampai situ boleh. Imam? Cukup. Imam ni senyum je. Boleh. Dah azan kan? Haji Musa? Okey, Haji Musa okey je. Dia okey je kan? Okey. Musa okey tu. Mana dia faham lah tu. Tapi kalau kita tanya, dia tak tahulah. Tak tahu dia boleh jawab, tak boleh jawab. Macam tu. Okey sampai situ dan mana hadis yang berbunyi nahnu haqqu bisyakki min Ibrahim. Sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi nujuh. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan ma'lum taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Pasiyan fatanya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min da'a'in la yustajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin ya akramar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Oh, banyak duit singgit-singgit. Saya bagi duit singgit-singgit. Duit singgit-singgit nak masuk bank pun tak boleh. Bank tak terima duit singgit. Kena pergi lah. Apa ni? Masuk dalam ATM boleh lah. Tak boleh. Kena pergi dekat kaunter tu. Dekat kaunter boleh.